Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 3. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk belajar bersama Cikgu Fatihah. Baik anak-anak semua, cikgu harap semua murid bersedia bersama buku teks BM Jilid 2 tahun 3. Sila buka pada halaman 73. Selain itu, anak-anak semua sediakan juga buku aktiviti BM tahun 3 pada muka surat 80. Baik, seterusnya, cikgu berharap pada hari ini semua anak-anak mampu memahami apa yang cikgu sampaikan serta mampu mengedit teks serta menulis semula dengan ejaan, imbuhan dan tanda baca yang betul. Baik, kita lihat petikan yang akan kita baca. Okey, boleh rujuk pada muka surat 73. Baik, apa yang kita lihat sekarang ni adalah tajuk cerita di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Baik, kita akan bacakan satu persatu. Kita akan lihat apakah kesalahan-kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca yang perlu kita perbetulkan di dalam teks cerita ini. Baik, kita mulakan dengan Fatin melihat Nabila sedang memasukkan gambar-gambar ke dalam album. Ini gambar siapa, Nabila? Tanya Fatin. Oh, ini Pakcik Mazlan. Beliau pakcik saya. Beliau seorang peraih. Betul tak ejaannya anak-anak? Okey, kita sudah jumpa kesalahan yang pertama. Okey. Kita tandakan. Sebentar ya. Okay, kita tandakan kesalahan yang pertama kita. Anak-anak boleh gariskan. Gunakan pensel. Okey, atau untuk lebih senang anak-anak boleh tulis di kertas kosong. Okey. Seterusnya, beliau seorang peraih udang geragau. Dahulu, beliau nelayan dan pencari udang geragau. Beliau hanya menjual hasil tangkapannya. Cuba lihat anak-anak. Hasil. Okey. Ejaan ni salah ya. Kita tandakan juga. Okey. Seterusnya, hasil tangkapannya kepada jiran. Titik. Okey. Kebanyakan jirannya pengusaha belacan dan udang kering. Titik. Selepas tanda baca titik, anak-anak mesti ingat huruf besar. Mesti dimulakan dengan huruf besar. Ada juga yang membuat cencaluk dan keripik udang secara kecil-kecilan. Betul tak anak-anak ejaan ni? Okey, ini satu lagi kesalahan yang kita jumpa di dalam petikan. Okey, kita gariskan. Baik, kita lihat di hujung sekali mesti ada tanda baca titik. Seperti ini ya. Seterusnya, permintaan udang geragau daripada pelanggan semakin tinggi. Apa yang salah di sini? Semakin. Okey, ejaan ni salah ya. Jadi kita tandakan. Okey. Seterusnya pada perenggan yang kedua. Namun, lihat di sini tanda baca yang diletakkan. Ini adalah titik. Sepatutnya apa tu anak-anak? Cikgu gariskan ya, cikgu bulatkan. Sepatutnya kita menggunakan koma. Tanda baca koma. Namun, beliau pernah menghadapi pelbagai cabaran. Okey. Seterusnya, selepas tanda baca titik, kita mesti ingat huruf yang pertama mestilah huruf besar. Okey, cikgu bulatkan di situ ya. H di sini adalah H kecil, sepatutnya H besar. Hasil tangkapannya sering kali tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan kerana penangkapan udang jenis ini bermusim. Okey, kita lihat di sini tanda baca yang dipakai adalah tanda baca koma. Sepatutnya apa anak-anak?
Sepatutnya tanda baca titik. Okey, kita bulatkan supaya kita tahu apa kesalahan yang ada di dalam teks cerita ini. Namun begitu, beliau tidak pernah berputus asa. Titik. Beliau merebut peluang yang ada untuk mengatasi masalah itu. Di sini anak-anak, dia meletakkan tanda baca, tanda soal. Okey, ini bukan soalan. Okey, jadi kita tandakan, kita bulatkan di sini. Kita nampak kesalahan ni. Sepatutnya kita letakkan tanda baca titik. Okey. Seterusnya pada perenggan yang ketiga, beliau mula membeli. Betul ke tu anak-anak? Kita lihat di sini. Tak tepat tu anak-anak. Apa yang kita patut pakai? Membeli. Okey, kita tandakan. Supaya kita nampak dengan lebih jelas. Membeli udang geragau daripada nelayan-nelayan lain. Titik. Kemudian beliau menjual. Betul ke anak-anak? Menjual tidak tepat anak-anak. Okey, sepatutnya kita meletakkan menjual. Okey, lihat di sini. Jadi kita tandakan imbuhan yang salah. Okey, menjual udang geragau kepada pengusaha. Adakah itu betul? Pengusaha. Pengusaha tidak tepat anak-anak. Okey, kita lihat di sini. Pengusaha. Okey, pengusaha. Jadi anak-anak tandakan. Okey. Pengusaha belacan dan cencaduk. Titik. Perusahaan itu semakin berkembang maju. Titik. Kini beliau memiliki 3 buah lori yang digunakan untuk membeli dan menghantar. Adakah itu tepat anak-anak? Menghantar. Itu tidak tepat ya. Menghantar. Cikgu tulis di sini supaya anak nampak dengan lebih jelas. Apa yang betulnya adalah menghantar. Menghantar. Okey. Udang geragau. Kita tandakan supaya kita tak terlepas ya, kita nampak kesalahan tu. Menghantar udang geragau kepada pelanggannya. Cerita Nabila kepada Fatin. Titik. Okey. Ini adalah salah satu cara untuk mengedit teks. Ya anak-anak ya. Kita membaca setiap baris. Kemudian kita mengesan apakah kesalahan-kesalahan yang ada di dalam cerita. Seperti kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan huruf besar, huruf kecil. Okey, dan kesalahan imbuhan. Okey. Baik, bagaimana cara untuk memurnikannya? Anak-anak perlu menuliskan semula. Okey, tapi yang anak-anak perlu tulis bukan yang ini ya. Okey, ini adalah contoh yang cikgu tunjukkan pada hari ini untuk membimbing anak-anak menulis latihan di dalam buku aktiviti. Baik, sekarang anak-anak boleh membuka buku aktiviti pada muka surat 80. Okey. Apakah arahan diberi? Sila bulatkan seperti yang cikgu buat tadi, kesalahan ejaan dan imbuhan serta lengkapkan tanda baca yang terdapat dalam petikan. Kemudian salin semula dengan tulisan yang kemas. Okey. Baik, kita boleh lihat contoh yang cikgu letak di sini. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Baik. Okey, anak-anak dah boleh nampak kan? Okey, kita lihat contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey, ini adalah latihan yang anak-anak semua kena buat. Okey, kuih tradisional pilihan ramai. Anak-anak lihat di sini. Ini contoh yang cikgu dah tunjukkan. Lihat di perenggan yang kedua ni.
Saya nampak ramai sungguh. Nampak? Ramai sungguh. Salah tu. Sungguh. Ya. Sungguh. Ramai sungguh pelanggan yang sedang beratur. Bukan beratur. Okey. Bukan O yang anak-anak. U. Untuk. Bukan O. Ya, untuk jadinya untuk ya. Untuk. Yang sebenarnya membeli kuih bakar. Tentu kuih. Adakah masih lagi kita pakai ejaan kuih begini? Bukan ya anak-anak ya, bukan I, tetapi I. Kuih bakar tersebut sedap rasanya, kata Imran. Okey, kita lihat ya. Sepintas lalu, ni contoh yang cikgu tunjuk ni adalah contoh pada buku aktiviti ya. Anak-anak yang ada buku aktiviti ni boleh buat, salinkan semula. Okey. Mula-mula bulatkan dulu apa kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian anak salinkan semula di garisan yang diberi. Ini contoh yang saya tunjukkan. Ikut ya. Kalau perenggan, dia ada perenggan, anak-anak buat perenggan. Kalau dia tulis ke tengah, buat ke tengah. Ada tanda baca, isi tanda baca. Jadi kalau tulisannya besar, apa kena buat? Anak-anak sambunglah menulis dalam buku dan helaian kertas. Okey? Kalau tulisannya kecil, insya-Allah muat masuk semua dekat sini. Okey? Itu sahaja yang cikgu nak terangkan pada kali ini. Cikgu harap anak-anak semua mampu menjawab soalan di dalam buku latihan, buku aktiviti yang disediakan. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.